Kejahatan, kehinaan di dunia dan kegelapan di akhirat. Diceritakan terdapat beberapa orang suruhan raja menemui seorang anak kecil di jalan raya, kemudian mereka mengambilnya. Raja memerintahkan mereka untuk menjaga kanak-kanak itu dan bersatu dengan keluarga diraja. Baginda pun menamakannya Ahmad Al-Yatim. Apabila kanak-kanak itu mula membesar, ia kelihatan tanda-tanda kecerdasan, kemudian raja mendidiknya dan mengajarnya. Apabila raja hampir mangkat, baginda mewariskan anak itu kepada putera mahkota. Raja menyertai anak itu kepada putera mahkota, memilihnya dan mengambil janji bahawa dia akan menjadi orang yang setia dan hamba yang jujur. Selepas itu, dia memulakan kerjanya. Oleh itu, dia menjadi pelayan raja dan orang yang menguruskan semua urusan istana. Pada suatu hari raja memerintahkannya untuk mengambil sesuatu dari salah satu biliknya. Dia bergegas mendapatkannya. Tiba-tiba dia ternampak salah seorang penunggu istimewa raja bersama seorang pemuda dari kalangan hamba diraja yang melakukan kejahatan dan berzina. Wanita itu memohon agar dia merahsiakan kejadian itu. Wanita yang menunggu itu berjanji untuk memberikan apa sahaja yang dia minta dan menggodanya dengan menyerahkan dirinya. Matlamatnya ialah wanita yang sedang menunggu itu selamat dari perbuatannya, melaporkan kepada raja. Kemudian dia berkata kepada wanita itu, "Aku memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengkhianati raja dengan berzina walaupun dia telah berbuat baik kepadaku." Kemudian dia meninggalkan wanita itu dan pergi sambil masih menyembunyikan rahsia. Walau bagaimanapun, wanita yang menunggu itu bimbang sendiri dan menyangka bahawa Ahmad Al-Yatim akan melaporkan perbuatannya kepada raja. Wanita itu menunggu baginda sehingga tiba di istana, kemudian dia pergi menghadap raja sambil menangis dan mengadu. Kemudian raja bertanya kepadanya apa yang telah berlaku. Wanita yang menunggu itu menjawab bahawa Ahmad Al-Yatim telah menggodanya dan juga memaksanya untuk berzina. Apabila raja mendengar ini, baginda murka dan bertekad untuk membunuh Ahmad Al-Yatim. Kemudian raja menyusun strategi untuk membunuhnya secara sembunyi-sembunyi supaya rakyat tidak mengetahui pembunuhan, dan puncanya, dia berkata kepada orang-orang tuanya, "Jika saya menghantar seseorang kepada kamu dengan dulang dan meminta kamu untuk ini dan itu, maka potong kepalanya dan letakkan kepalanya di atas dulang, kemudian bawa kepalanya kepadaku." Anak buahnya menerima perintah dan bersetuju. Pada suatu hari raja memanggil Ahmad Al-Yatim dan berkata kepadanya, "Pergilah kepada hamba si fulan dan katakan kepadanya, raja meminta ini dan itu." Dia pergi untuk melaksanakan perintah raja. Namun, dalam perjalanan dia bertemu dengan beberapa pembantu rumah. Mereka mahu menjadikan Ahmad sebagai orang tengah dalam perkara yang berlaku antara mereka. Ahmad Al-Yatim memohon maaf dan berkata bahawa beliau sedang bertugas untuk melaksanakan titah baginda. Mereka berkata, "Kami akan menghantar seorang hamba yang akan menggantikan kamu untuk menjalankan tugas kamu, jadi anda boleh memutuskan perkara antara kami." Ahmad Al-Yatim mengabulkan permintaan mereka. Kemudian mereka menghantar salah seorang daripada mereka, iaitu pemuda yang telah berzina dengan wanita yang sedang menunggu itu. Apabila dia sampai, ketua pelayan itu menariknya ke tempat yang disediakan. Kemudian dia memotong lehernya secara tiba-tiba. Kemudian dia meletakkan potongan kepala itu di atas dulang dan menutupnya. Kemudian dia membawa dia ke hadapan raja. Apabila baginda melihat dulang itu, baginda segera membuka penutupnya. Maka baginda melihat kepala itu terputus, bukan kepala Ahmad Al-Yatim. Seterusnya baginda memanggil Ahmad Al-Yatim dan bertanya tentang apa yang telah dilakukannya. Kemudian Ahmad menceritakan apa yang berlaku. Kemudian raja bertanya, "Tahukah kamu dosa hamba ini?" Dia menjawab, "Ya, dia telah melakukan ini dan itu dengan seorang wanita." Keduanya bertanya kepadaku dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa aku merahsiakan berita ini. Apabila raja mendengar ini, dia memerintahkan wanita yang menunggu itu untuk dibunuh juga. Dia kembali mencintai dan memuliakan Ahmad Al-Yatim seperti dahulu. Begitulah akibat menunaikan janji dan berakhirnya pengkhianatan. Rancangan jahat hanya akan menimpa mereka yang merancangnya sendiri. Surah Fath 43.